Assalamualaikum, kami dari syarikat L&Q akan membentangkan projek kami iaitu membina jabatan di Kampung Raja Pancur, Johor. Jabatan ini dinamakan King Bridge sempena nama kampung itu. Pembinaan jabatan ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan penduduk kampung untuk ke bandar dan ia juga menjadi daya tarikan dari segi reka bentuk. Hi, Assalamualaikum. My name is Nurhani Satasha bin Nazuri. My matric number is CN210320. So I will introduce about organisation chart. I am a CEO of LNK Senior Berhad, Nurhani Satasha bin Nazuri, and project manager is Danish Alif Akmal. Site engineer is Muhammad Afiq. Purchasing manager is Muhammad Izzat, and also financial director is Muhammad Adam. For our company profile, our philosophy is we use quality product, experience-driven system of checking and testing. Simply put, we want to be construction company of choice. So our mission is to support the construction by providing high quality project. Our vision is focused on commitment to ensure client profitable expedition, and our goals is to deliver best profitable project. So our site located at Kampung Raja, which is 5 km away from Pekan Pagoh. The city of Pekan Pagoh was Muar. It was located 30 minutes to 40 minutes on traffic road. So we choose to build the pedestrian bridge at Kampung Raja because village people does not have any access in a short time to go to the town, even though to buy groceries or to communicate with other people. So we think that they are suitable to have the pedestrian bridge there. So for the introduction, I was mentioned in the site located. We used to build pedestrian bridge at Kampung Raja because to help village people to have an easy access to town for a short time by crossing the swamp. And Warren Bridge is been chosen for this project. The Warren used equilateral triangle to spread out the loads on the bridge. So this is opposed to B Neville truss, which use isosceles triangle, and equilateral triangle minimized for force to only compression and tension. So for the literature review, I choose pedestrian bridge for research because there are many facts of pedestrian to build. So as some of pedestrian crossing, and this was an hard issue while pedestrian using mobile phone to cross the road, and it may be risked while crossing the road. So the research was studied by some of university student for the experiment. As we know, crossing road are not as safe as pedestrian bridge because the road was old and busy with the speed visor, and the visor will not always follow the traffic. So we choose to build pedestrian bridge because it more safer, easy access with a short time, and pedestrian will never used to wait for the traffic, so they can enjoy the journey to the location that they choose to use the pedestrian. Assalamualaikum, nama saya adalah Muhammad
Saya akan mengajak Abdul Rahman. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan teori bagi teras. Dalam desain jabatan ini, kami menggunakan teras jenis The Warren with Vertical Truss. The Warren with Vertical Truss ini adalah satu bentuk yang kuat dan kebiasaannya digunakan dari kereta api dan mempunyai kelebihan dalam menanggung kenderaan berat. Penggunaan bentuk segitiga dapat menjadikan jabatan itu kuat mengikut reka bentuk geometrik. Yang ketiga ialah reka bentuk ini adalah sangat menarik dan dapat dijadikan simbol bagi kampung raja, dan kemudahan ini juga dapat memudahkan pergerakan penduduk dan untuk pergi ke bandar. Seterusnya, reka bentuk bagi kuda akan dapat membantu dalam menguatkan jabatan ini. Seterusnya ialah The Warren with Vertical Truss ini adalah statically determinate yang merangkumi support reaction iaitu pin dan roller. Gambar di atas menunjukkan contoh The Warren with Vertical Truss. Bagi konkrit tapak, jenis tapak ini dipilih bergantung kegunaan jabatan tersebut. Jika jabatan itu digunakan bagi berjalan kaki atau kenderaan ringan, beban dapat dibantu penuh oleh tapak. Peraturan konkrit ini dituang dalam persekitaran terkawal mempunyai kelebihan berbanding tapak yang dirasakan secara konvensional. Seterusnya, bagi beam, iaitu rasuk. Rasuk ialah bar mendata yang mengalami beban sisi atau pasangan yang cenderung membekokkannya, atau bar mendata yang mengalami tegasan lentur iaitu bending stress. Kami telah memilih I-beam kerana ia mempunyai rintangan lentur yang tinggi dan sering digunakan sebagai kuda sokongan kritikal. Seterusnya ialah kelebihan I-beam ini dapat mengurangkan keperluan untuk memasukkan banyak struktur sokongan, menjimatkan masa dan wang serta menjadikan struktur lebih stabil. Bagi support iaitu roller, sokongan ini membenarkan struktur jabatan mengembang dan mengecut dalam variasi suhu dan sesuai digunakan di Malaysia. Roller support ini dapat menghalang knot daripada bergerak lebih daripada satu arah jika struktur berkelakuan seperti sistem dua dimensi. Kami menggunakan 3 roller support bagi jabatan kami. Bagi support yang kedua iaitu pin. Pin support dilengkapi dengan tegasan mendatar dan menegak tetapi bukan tekanan seketika. Pin support dapat menghadkan gerakan sisi dan hanya menggunakan putaran dari satu arah. Kami menggunakan 1 pin bagi jabatan kami dan 3 roller. Bagi kolom ini terdiri di atas beberapa jenis asas atau footer yang biasanya tersembunyi di bawah grid. Anggota mabatan iaitu compression members ialah komponen struktur yang ditekan bersama atau menyokong beban tetapi hanya di bawah daya mabatan paksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Arif Akmal bin Nizam. Saya akan menerangkan kiraan bahagian beam analisis, free body diagram, shear force diagram, bending moment diagram, moment of inertia, second moment of area dan second modulus. Yang pertama sekali ialah beam analysis. Untuk beam kami menggunakan universal steel seperti yang tertera di dalam slide. Live load kami ialah 45 kN/meter. Untuk dead load kita perlu cari weight beam dengan weight deck. Weight beam kami ialah 0.0117 meter dan kira menggunakan formula. Dead load kami ialah 99.120 kN/meter hasil tambah weight beam dengan weight deck. Okay. Total load atau kami punya UDL load ialah 201.312 meter padu
1.35 dan 1.5 tu adalah formula. Untuk point load pula nilai 33.7 kg itu kami dapat daripada katalog, tukar kepada kilonewton dan bahagi dengan jumlah jam kami iaitu 7. Seterusnya kita beralih kepada bahagian free body diagram. Kami menggunakan beam jenis continuous. Nilai point load kami ialah 1.61 kN. UDL load kami ialah 201.312 kN/m. Kita perlu mencari nilai VA, VC, VE dan VG. Langkah pertama kami ialah dengan mengira reaction untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Langkah seterusnya ialah dengan membuat shear force diagram. Cara kira shear force ini sebagai contoh ialah nilai reaction VA iaitu 243.08 kN ditolak dengan point load iaitu 1.61 kN dan juga UDL load iaitu 201.312 kN untuk mendapatkan nilai per dB. Dan begitulah untuk seterusnya. Cara plot graf juga ialah nilai berada di atas CS ialah positif dan bawah daripada itu ialah negatif. Okey, seterusnya ialah bending moment diagram. Bending moment diagram perlu refer kepada shear force diagram tadi. Okey, pertama sekali dengan menggunakan shear force diagram tadi, kita perlulah mengira nilai area. Sebagai contoh, pada point A, kita perlu mengira luas bahagian segitiga tersebut dengan menggunakan formula luas segitiga dan begitulah seterusnya mengikut bentuk lukisan diagram tersebut seperti segi empat dan trapezium sebagai contoh. Okay, untuk bending moment diagram kami, nilai A1 ialah 144.82, A2 ialah negatif 237.97, A3 ialah 227.32, A4 ialah negatif 227.67, A5 ialah 365.16 dan A6 ialah negatif 36.22. Cara plot bending moment diagram ini sebagai contoh ialah nilai A1 iaitu 144.82 ditolak dengan nilai A2 kerana ianya nilai negatif iaitu negatif 237.97. Hasil daripada itu ditambah pula dengan nilai A3 iaitu 227.32 kerana positif. Begitulah seterusnya sehingga A6. Untuk centroid moment inertia, kami menggunakan I-beam yang bersaiz 300x300. Okay, kita perlu mendapatkan nilai central position paksi X dan juga Y. Untuk mendapatkan nilai tersebut, kita perlu mendapatkan nilai area, Y dan juga nilai X. Kami membahagikan I-beam tersebut kepada 3 bahagian. Untuk mengira nilai central position, kami juga perlu menggunakan formula yang diberikan seperti yang tertera di dalam slide. Selepas itu, untuk moment of inertia, second moment area dan juga section modulus, juga kita perlu masukkan pada formula yang diberikan untuk mendapatkan nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Damir Ghazali, nombor matrik CN210. Saya akan membentangkan tentang calculation diffraction using Montanelli function. Pertama sekali saya menggunakan complex diffraction. Kerana apa? Kerana saya mempunyai roller support di tengah beam. Saya menggunakan kompleks dan di sini dapati bahawa ini adalah nilai-nilai yang telah dikira daripada beam analysis. So saya masukkan di dalam formula tersebut. Ini adalah contoh dalam pengiraan saya. Untuk ELY formula, kita akan masukkan nilai 3 yang didapati daripada A tambah dengan H samaan dengan 3. Jadi ini adalah untuk mencari nilai C1. Jadi untuk jawapan terakhir kita untuk jawapan C1 adalah 8661.3795 untuk nilai C1. Dan kita ulang semula ELY tersebut dengan nilai C1 yang kita dapat tadi. Untuk E, ini dia boleh didapati daripada elastik dan I boleh didapati daripada inertial. Dan X adalah daripada jarak tengah untuk panjang beam tersebut. Jadi dimasukkan di dalam formula untuk mencarikan Y dan jawapan terakhir adalah negatif 4.742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzazam Mebrin Mazlan, nombor matrik CN210257. Saya akan teruskan dengan perbincangan mengenai thrust calculation. Di sini adalah free body diagram, iaitu yang mempunyai satu pin dan 3 roller. Dapat dilihat nilai-nilai yang ada, nilai load
yang ada pada free body diagram ini. Sebelum melakukan pengiraan trust, kita perlu mencari point load trust terlebih dahulu. Dan di sini menunjukkan point load trust adalah 1.61 kN. Dan untuk step yang pertama adalah mencari determinate the stability. Dan untuk reaction, kami menggunakan 5 reaction. Member ada 15 dan join ada 10. Dan formulanya adalah M tambah R sama dengan 2 darab dengan J. So, dan pengiraan hasilnya adalah 20 sama dengan 20 dan the thrust itu adalah statically determinate dan stabil. Seterusnya adalah pengiraan kedua, iaitu pengiraan bagi reaction. Kita dapat lihat di sini VA sama dengan VG, VC sama dengan VE. Di sini menggunakan pengiraan persamaan serentak kerana point load bagi setiap join adalah sama, iaitu 1.61. Jadi reaction bagi VA dan VG adalah 243.076 kN, dan untuk VC dan VE ialah 668.459 kN. Step ketiga adalah mengira member force. Yang pertama adalah melalui join A. Nilai bagi join A iaitu FAJ ialah negatif 281.584 kilonewton. Dia adalah compression. Dan yang kedua adalah FAB, nilainya iaitu 144.858 kilonewton. Dia adalah tension. Yang seterusnya adalah join J. Nilai bagi join J iaitu FJB adalah 481.322 kilonewton dan sign dia adalah tension. Join yang seterusnya adalah join B. Member yang dicari adalah FBC. Nilainya adalah 144.858 kilonewton. Sign dia adalah tension. Seterusnya iaitu join C. Member yang dicari adalah FCI. Nilainya adalah negatif 496.642 kilonewton. Signnya adalah compression. Dan yang seterusnya adalah FCD. Nilainya adalah 255.492 kilonewton. Signnya adalah tension. Yang seterusnya adalah join D, hanya mencari member FDE iaitu 255.492 kilonewton. Signnya adalah tension. Dan yang terakhir adalah join I, iaitu mencari FID, nilainya adalah 850.158 kilonewton. Signnya adalah tension. Baiklah, langkah keempat merupakan langkah yang terakhir, iaitu membuat ringkasan bagi pengiraan member ini. Dan di sini kita membuat ringkasan melalui table dan menyusun setiap member bagi memudahkan melihat nilai dan juga sign untuk setiap member. Okey, ini adalah hasil daripada pengiraan setiap join. Dan nilai-nilai itu akan diletakkan di free body diagram untuk melihat keadaan dan rupa setiap-setiap member yang ada pada trust ini. Untuk cohesion column, terdapat concrete column, iaitu materialnya, dan berbentuk rectangular column. Saiznya adalah 3 kali dengan 0.8 kali 0.8 meter. Ketinggian adalah 3 meter. Untuk modulus elastik dan yield strength adalah berpandukan daripada BSN. Untuk elastik, E adalah 26 dan yield strength adalah 25. Untuk eccentric distance, E
sama dengan 20 mm. Dan ini adalah jenis support of end column. Untuk calculation column yang pertama adalah kita menggunakan moment of inertia I, iaitu IX bersamaan dengan 3.4413 10 kuasa negatif 2. Begitu juga dengan IYY. Jadi sebab itu kita mengira area of column, iaitu 2.4 untuk nilai area. Sebab itu kita masukkan dalam critical bulking load atau PCR. Untuk formula PCR adalah theta kuasa 2 EI per dengan L kuasa 2, di mana kita mendapat PCR sama dengan 973121.015 km. Seterusnya untuk allowable load, iaitu adalah P. Formulanya adalah PCR per dengan FOC, dan untuk nilainya kita mendapat 81034.2179 kN. 1.2 itu adalah safety load yang diperlukan daripada arhat. Untuk critical stress, iaitu stress CR sama dengan PCR sama dengan area. Jadi untuk jawapannya adalah 0.405467 MPa. Jadi untuk grade yang digunakan ada 25. Jadi 0.405467 kurang daripada ini adalah appropriate untuk Euler equation tersebut. Untuk second formula, kita mengulangkan semula formula tersebut tapi di dalam bentuk milimeter. Jadi ini adalah contoh pengiraan tersebut. Untuk maksimum stress, kita menggunakan formula P per A kurungan 1 tambah EY per R2 sec kurungan L per 2R punca kuasa P per EA. Jadi ini adalah formula yang digunakan untuk mengira maksimum stress. Masukkan nilai-nilai tersebut di dalam formula tersebut dan kita akan mendapat jawapan adalah 0.7186 Newton per meter. Jadi ini adalah nilainya adalah lebih kecil daripada 25 MPa. Akhir sekali, kita akan mengira maximum diffraction, iaitu Ymax. Ymax sama dengan E sec kurungan puncak kuasa P per E1 darab dengan L per 2 tolak 1. Jadi ini adalah formula untuk kita mengirakan Ymax. Jadi jawapan terakhir untuk Ymax ini adalah 2.04 kali dengan 10 kuasa negatif 4. Jadi ini adalah contoh ataupun jalan pengiraan untuk Ymax. Bagi kesimpulan, diharapkan penggunaan Warren Weight Vertical Truss, papak konkrit, I-beam dan kolom berjaya menyokong muatan beban yang melalui jabatan Cambridge. Dan juga diharapkan jabatan yang dirancang ini telah memenuhi piawaian bagi analisis dan diharapkan ia akan dilaksanakan selepas mendapat kelulusan. Sekian, terima kasih.